terkini. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa, hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Masina Alias dalam berita IKIM. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang baru mengangkat sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri pada Sabtu lepas dijadual mengadakan lawatan kerja rasmi pertamanya ke daerah Kuala Muda dan Yan, Kedah hari ini. Perdana Menteri ke-9 itu melawat dua daerah berkenaan bagi meninjau keadaan kawasan terjejas banjir susulan fenomena kepala air dari Gunung Jerai yang berlaku pada Rabu lepas. Menurut atur cara dikeluarkan bahagian komunikasi Korporat Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman, Ismail Sabri dijadual berlepas dari Pangkalan Tentera Udara Malaysia TUDM Subang, Selangor, menaiki pesawat khas pada 10 pagi dan dijangka tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Halim di Alustar 45 minit kemudian. Beliau kemudian akan ke Merbuk di daerah Kuala Muda bagi melawat kawasan terjejas banjir di kawasan berkenaan, iaitu Jambatan Tupah dan Taman Lembah Merbuk, sebelum meninjau keadaan loji rawatan air Tupah yang turut terkesan. Malaysia mungkin memerlukan masa lebih lama untuk mencapai imuniti kelompok berikutan kemunculan varian Delta yang kini makin membimbangkan. Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Dr. Zamberi Sekawi berkata, virus itu turut menyebabkan individu yang sudah mendapat suntikan vaksin dijangkiti varian itu walaupun pada tahap 1 atau 2. Katanya ia seterusnya menyebabkan antibodi seseorang itu menurun dan menyukarkan untuk mencapai imuniti kelompok. Semalam dilaporkan kajian baharu mengenai varian Delta mendapati varian dominan berkenaan boleh membiak dalam hidung individu yang sudah mendapat vaksin, sama seperti individu yang tidak divaksinasi. Polis sedang mengesan 4 lelaki dipercayai warga tempatan disyaki terbabit dalam kes samun sebuah kedai emas di Jalan Metro Perdana Kepong petang semalam. Ketua Polis Daerah Sentul, ACP Beh Eng Lai berkata, keempat-empat suspek dipercayai melakukan jenayah itu kira-kira 5.30 petang dengan memakai topeng muka dan bertopi keledar serta bersenjatakan sebilah tukul dan kapak. Beliau berkata suspek melarikan sejumlah barangan kemas berupa rantai leher dan rantai tangan yang nilainya dipercayai mencecah ratusan ribu ringgit. Beh berkata ketika kejadian terdapat 7 pekerja wanita di dalam premis tersebut dan seorang daripadanya pengsan akibat ditolak suspek. Katanya pihaknya telah mengenal pasti 2 motosikal digunakan dalam kejadian itu dan siasatan lanjut sedang giat dijalankan selain meminta orang awam yang mempunyai maklumat mengenai kejadian untuk tampil di mana-mana balai polis bagi membantu siasatan. Sekian berita. Assalamualaikum dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Pada 31 Januari dalam tahun 2006, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj berkenan mencemaduli melancarkan logo dan nama baru Pusat Zakat Selangor PZS kepada Lembaga Zakat Selangor LZS. Majlis ini diadakan serentak dengan sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Selangor yang diadakan di Masjid As-Solihin Kancung Darat. Setelah 10 tahun beroperasi, penjenamaan semula ini dilihat sebagai pemerkasaan Pusat Zakat Selangor sebagai institusi zakat bertaraf dunia. Dalam titah ucapannya, baginda mengingatkan warga kerja Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, supaya bertanggungjawab melaksanakan pengurusan zakat dengan berkesan dan berkualiti. Kutipan zakat yang diperolehi perlu diagihkan secara adil, sistematik dan berkesan serta memastikan penyaluran wang tersebut kepada mereka yang benar-benar layak sahaja menerimanya, terutama golongan fakir dan miskin. Dengan penjenamaan baru ini, Lembaga Zakat Selangor dapat memperluaskan perkhidmatan serta memikul tanggungjawab yang lebih besar, terutama menguruskan agihan zakat dengan lebih efektif dan berkualiti kepada umat Islam di Selangor, selaras dengan tuntutan syarak. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia.
خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita Semoga kembali di dalam petunjuknya Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita Semoga kembali di dalam petunjuknya Kalamullah hidayah bagi kita Diberikan Jibril kepada Rasul kita Kalamullah hidayah bagi kita Diberikan Jibril kepada Rasul kita Kalam Rabbina ala nuril Mustafa Kalam Rabbina ala nuril Mustafa Kalam Rabbina ala nuril Mustafa كلام ربنا على نور المصطفى Kalau dahulu ayah-ayah atau atuk kita menyambut kemerdekaan ini bermaksud mereka berusaha untuk mengeluarkan penjajah yang menjajah negara kita selama berabad. Tapi sekarang generasi muda ini bukan sahaja kita perlu menjaga kemerdekaan kita daripada kedatangan penjajah, tetapi juga kedatangan penjajahan bentuk baru daripada sudut mental, daripada sudut semangat dan daripada sudut akhlaknya. Jadi pada hari ini kadang-kadang apabila melihat anak-anak muda yang mabuk, anak-anak muda yang rosak akhlaknya, saya selalu tertanya-tanya, adakah kalau datang musuh-musuh negara, mereka boleh diharapkan untuk mempertahankan negara? Sedangkan negara kita perlukan anak muda yang penuh dengan ilmu, yang tinggi akhlaknya, yang kuat semangatnya, yang mempunyai semangat untuk mempertahankan dan membangunkan serta memakmurkan negara ini. Jadi kita mengharapkan sambutan merdeka pada tahun ini agar anak-anak muda kita, anak-anak muda yang mempunyai kesedaran untuk membangunkan negara, memakmurkan negara, menjaga kesatuan dalam negara ini. Mudah-mudahan negara Malaysia yang penuh barakah ini terus dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Pemudanya, pemuda yang terus sama-sama menjaga erti kemerdekaan itu. Orang tuanya, orang tua yang memberi semangat kepada anak-anak muda, dan generasi-generasi seterusnya akan lebih baik daripada generasi-generasi yang sebelumnya. Selamat menyambut Hari Merdeka dan mudah-mudahan kemerdekaan tahun ini lebih bermakna buat kita. Pesona akulah menyambut warisan Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1 IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Dan salam rasa junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Selamat pagi seluruh keluarga Malaysia. Semoga Allah kurniakan kesejahteraan, keselamatan dan keprihatinan di hati setiap daripada kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, waktu ini anda bersama saya Nur Hayati Paradi di Tetuang Suara Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada Hazwan Shah dan juga Sufian Amrin sebentar tadi untuk perkongsian warna pagi. Terima kasih juga untuk penerbitnya Hajah Mazlina Ismail untuk perkongsian warna pagi edisi Isnin sebentar tadi. Masya Allah kan, teringat Tetuang Suara dan sebagainya. Radio lah kan, bukan tetuang udara ya, tetuang suara. Kita tuangkan suara kita, insya Allah. Apapun untuk rakan pendengar, perkongsian menerusi Aspirasi 10.1 bakal kita mulakan sebentar saja lagi bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian pesona di Zahra. Kita ada Ustaz Muhammad Abdul Alamin untuk sama-sama kita nak menaikkan
menaikkan semangat kita. Ada tak masa-masanya kita ini terasa hilang semangat, hilang upaya, sejenuh pada diri dan juga semangat kita? Jadinya untuk anda nak kembalikan semangat itu, nak kawal diri kita supaya kita sentiasa bersemangat, insya-Allah kita akan kongsikan bersama anda kejap lagi menerusi pesona di Zarah dalam Forensik Keluarga, hilang semangat. Apa cara yang boleh kita lakukan? InsyaAllah bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin kejap lagi, yang mana anda boleh ikuti secara langsung di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Bagi yang mengikuti perkongsian di FB IKIM FM, tekanlah butang share supaya lebih ramai lagi kita dapat bantu untuk menaikkan semangat mereka, insyaAllah. Untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama Yati. Jom kita nak mengambil semangat Malaysia prihatin kemerdekaan. Kita nak bersama dengan Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad menerusi warisan sebagai pembuka tirai tugasan aspirasi edisi Isnin hari ini. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, bertemankan saya Nur Hayati Paradi. Di sini lahirnya sebuah cinta yang murni, abadi, sejati. Di sini tersemai cita-cita bercambah menjadi warisan. Andai ku terbuang tak diterima, andai aku disingkirkan, kemana harus ku bawakan, kemana harus ku semaikan cinta ini. Betapa di bumi ini ku melangkah, ke utara, selatan, timur dan barat ku jejaki. Aku bukanlah seorang perwira, gagah menggudu senjata, namun hati rela berjuang walau dengan cara sendiri demi cinta ini. Ku ingin kotakan 1000 janji sepanjang kedewasaan ini. Ku ingin sampaikan pesanan, akulah penyambung warisan. Andai ku terbuang tak diterima, andai aku disingkirkan, kemana harus ku bawakan, kemana harus ku semaikan cinta ini. Betapa di bumi ini ku melangkah, ke utara, selatan, timur dan barat ku jejaki. Aku bukanlah seorang perwira, gagah mengkudu senjata, namun hati rela berjuang walau dengan cara sendiri demi cinta ini. Ku ingin kotakan 1000 janji sepanjang kedewasaan ini. Ku ingin sampaikan pesanan, akulah penyambung warisan.
Abang, apa kata kita besarkan kedai jahit kita ini? Tebahan baju pun makin bertambah. Bukan tak mahu, tapi modal kita belum cukup lagi. Abang jangan risau. Al-Rahnu Exchange kan ada. Bayaran balik sangat fleksibel dan tidak membebankan. Wow, jom kita ke Arano Exchange. Boleh juga layari www.aranoexchange.com.my. Bijaknya isteri abang. Hingga 1000 keturunan Allah akan kurniakan pahala yang tidak henti-henti. Tak mahukah anda? Rasulullah SAW bersabda, maksudnya sesungguhnya antara amal kebaikan yang mendatangkan pahala setelah orang yang melakukannya meninggal dunia adalah harta yang disedekahkannya. Riwayat Ibnu Majah. Sungguh jelas, selagi mana harta yang kita sedekahkan memberi manfaat kepada penerima hatta sehingga 1000 keturunannya, insya-Allah pahala akan mengalir dan terus mengalir untuk kita. Ketahuilah, ketika ini umat Islam minoriti di Kemboja sangat-sangat memerlukan bekalan air bersih untuk meneruskan hidup dan beribadah. Oleh itu, ayuh kita bersama-sama pertubuhan sukarelawan ad-diniyah dengan menyumbang kepada kempen infak pam air Kemboja di www.infakpamairkemboja.com sekaligus membantu misi membina 10,000 unit pam air untuk umat Islam minoriti di Kemboja. Bayangkan mereka sekeluarga hidup dengan meminum air sungai yang keruh dan hidup dengan air hujan yang ditadahkan. Pam-pam air yang anda sumbangkan ini akan menjadi talian hayat untuk mereka sekaligus membekalkan air yang lebih bersih dan kesihatan mereka insya-Allah akan lebih terjamin. Menyumbanglah di www.infakpamairkemboja.com. Ikutlah teladan kisah Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu yang membeli telaga dari seorang Yahudi dan mewakafkannya kepada penduduk Madinah. Lalu tanah di sekitar telaga juga menjadi subur dan tanaman di kawasan sekitar memberikan pulangan yang besar kepada kerajaan Khalifah Islam hinggalah ke hari ini. Berinfaklah kepada kempen infak pam air Kemboja sekarang di www.infakpamairkemboja.com. Infak dikit tanda ingat, infak banyak tanda mampu. Selagi mana air ini digunakan hingga beberapa keturunan pun, selagi itu pahala mengalir untuk anda seperti mana mengalirnya air untuk mereka dari pam yang anda sumbangkan. Kita lapangkan kesusahan mereka ketika ini. Insya-Allah Allah janji akan lapangkan kesusahan kita serta ganda-gandakan rezeki kita, bukan sahaja di dunia, juga di akhirat. Berinfaklah di www.infakpamairkemboja.com. Kewujudan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat yang besar untuk seluruh alam. Seperti mana bulan purnama memancarkan cahaya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penunjuk jalan, pembimbing dan tokoh terulung yang wajar dimuliakan dan disanjung sepanjang zaman. Buku telah terbit bulan purnama membicarakan keistimewaan dan kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana para sahabat dan generasi-generasi selepas mereka mencintai dan memuliakan baginda dengan mengadakan sambutan Maulidur Rasul dan mengarang kitab serta menyusun qasidah. Dengan harga RM20, dapatkan di www.ikimniaga.my atau cari Ikim Jarak Niaga di Shopee dan Lazada. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Kisahnya ada 2 orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar Ikim. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio Ikim dengan harga berbaloi. Info lanjut hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Abang, apa kata kita besarkan kedai jahit kita ini? Tebahan baju pun makin bertambah. Bukan tak mahu, tapi modal kita belum cukup lagi. Abang jangan risau. Al-Rahnu Exchange kan ada. Bayaran balik sangat fleksibel dan tidak membebankan. Wow, jom kita ke Arano Exchange. Boleh juga layari www.aranoexchange.com.my. Bijaknya isteri abang. Radio Ikim 20 tahun sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik dan terkini. Kembali jiwaku yang rebah tersungkur. Jelaskan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Subhanallah. Bila kau mau menjauh, kau ingat siapa untuk kamu. Radio Ikim
IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun Inspirasi Inforia Islami. Selamat pagi untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Waktu ini kita bersama menerusi rancangan Pesona di Zahra, dan dah pun bersedia untuk bersama dengan sahabat-sahabat pendengar di FB IKIM FM, YouTube channel juga kita ada, dan pastinya juga di Radio IKIM kita ada Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Oh, lama tak dengar tu. Terima kasih Ustaz kerana sudi untuk bersama dengan sahabat pendengar untuk perkongsian kita pada hari ini. Dan saya kira tajuk yang Ustaz bakal bawakan ni sangat-sangat penting buat kita sekarang ni Ustaz. Dalam keadaan PKP, dalam keadaan ekonomi yang pelbagai ni Ustaz. Setiap orang ada keunikan masing-masing dalam masalah yang dihadapi. Jadinya, hari ni Ustaz nak bawakan tajuk tentang hilang semangat. Kita nak tahu kenapa orang hilang semangat. Kalau nak hilang semangat tu macam mana nak kawal sebelum ia ni melarat, dan juga kita nak belajar bagaimana kita nak naikkan semangat kita Ustaz. Mungkin awalan ini sedikit mukadimah daripada Ustaz untuk tajuk kita. Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Yang dirahmati Allah, DJKIT, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, sahabat abang yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi berbahagia ni kita menyambung kembali dalam perkongsian kita, iaitu mengenai suatu benda, mengenal diri kita sebagai manusia, mengenal diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ini, dan mengenal penyakit-penyakit, kerana dalam hadis Nabi SAW menyebut walikulli da'in dawaun, bahawa sesungguhnya setiap penyakit itu ada ubat dia. Jadi maknanya kalau kita mengenali penyakit-penyakit, jadi maksudnya kita boleh berusaha untuk mencari ubat dia. Okey. Jadi pada hari ini saya nak mulakan dengan kita merujuk kepada buku yang diguna pakai dalam rujukan pakar-pakar jiwa, psikiatri, psikologi dan sebagainya, iaitu DSM-5. So dalam DSM, sebelum kita bahaskan dari sudut Islam, so dalam DSM-5 ada satu yang disebut sebagai Susto-Fright Disorder. Susto-Fright Disorder. Susto ni bermaksud ketakutan. Okey. Jadi Susto-Fright ketakutan disorder ni adalah satu penyakit yang maknanya dikaji, fokus kajian dia pada orang-orang Latin sebenarnya. Tapi bila kita lihat, sebenarnya dia adalah satu masalah memang ada di mana-mana tempat. So jangan kita ingat bila kita bicara mengenai orang yang ada gangguan jiwa ni, kita cakap alah itu Islamik semata-mata. Sebenarnya dikaji juga daripada sudut ahli-ahli pakar jiwa dan ahli-ahli psikologis, dan mereka tak dapat membahaskan maknanya apakah sebab-sebab dari sudut sains dia, kan? Maknanya akhirnya mereka meletakkan sebagai salah satu sakit jiwa juga apa disebut sebagai Susto-Fright Disorder, ataupun disebut juga sebagai soul leave the body. Maknanya soul tu, roh tu meninggalkan badan. Kalau ikut DSM-5, soul leave the body. Okey. Jadi apakah maksud susto dalam psikologi ataupun dalam pembahasan ilmu kejiwaan? Definisi berterus adalah kehilangan jiwa. Maknanya kosong. Kan kita ada nyanyian kosong. Jatuh pen saya terus Ustaz dengan Ustaz nyanyi. Jadi maknanya memang wujudnya keadaan kekosongan jiwa ni. Nanti kita tengok. Kalau dalam DSM-5 mereka merujuk mengenai tentang black magic. Wujudnya black magic ataupun sihir lah kita sebut. Wujudnya black magic ataupun sihir mengenai kehilangan jiwa ni. Dan memang sihir itu wujud. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut, makna kisah dalam surah Al-Baqarah, bagaimana syaitan ni dia menyemarakkan sihir. Dan antara kesan sihir dalam rumah tangga adalah sampai ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Dia boleh memisahkan antara suami isteri. Maknanya suami isteri jadi tak kenal. Jadi pandang tu jadi panas. Padahal suami isteri ni dia akan kenal dia punya pasangan tu. Maknanya dari sudut zahir ataupun daripada sudut dalaman dia. Tapi tiba-tiba hilang rasa kenal itu. Kan? Maksudnya sihir itu memang wujud. Jadi maknanya DSM-5 ataupun rujukan pakar-pakar jiwa ni juga mengiktiraf wujudnya Susto-Fright Disorder ni ataupun soul
lift the body kan. Jadi apakah dia punya kesan dia sampai maknanya menjadi takut, maknanya tidak menjaga keterampilan, berlaku kegelisahan, berlaku depression, sampai ada yang akhirnya memudaratkan, asbab dia tak makan tak apa, akhirnya jatuh sakit, antibody rendah, meninggal dunia, ataupun dia buat benda-benda yang maknanya membahayakan diri dia dalam keadaan yang dia tidak begitu waras sebenarnya. Kita sebut tidak begitu waras ya. Okey. Schizophrenic disorder ni mengikut kajian daripada masyarakat Latin, contohnya Amerika sendiri, Mexico, Amerika Tengah, Amerika Selatan, Caribbean, dikaji penyakit di sana tu sebab DSM-5 ni adalah diagnostic statistical mental disorder daripada US kan, di mana mereka kaji sekitar masyarakat Latin tu memang wujudnya benda ini yang apa disebut sebagai soul leave the body ataupun kosong, roh tu meninggalkan badan, ataupun bahasa kita rasa faham kosong lah, akhirnya menyebabkan rasa tak senang, kesukaran berfungsi dalam peranan sosial. Okey, dalam DSM-5 apabila berlaku gangguan kepada hubungan sosial dan juga diri, maka dia dah dikategorikan sebagai penyakit mental ataupun tidak sihat daripada sudut maknanya kesihatan mental tu kan. Dan gejala ni boleh timbul bila masa. Okey, kita tengok antaranya apakah gejala-gejala dia ni. Okey, maknanya bila kalau ada orang yang kena schizophrenic disorder ni ataupun soul leave the body ni, dia gangguan selera makan, tidur yang tidak mencukupi atau berlebihan, tidur atau datang mimpi-mimpi yang bermasalah. Okey. Yang keduanya, antara ciri dia tiba-tiba rasa sedih, rendah diri, maknanya hilang semangat, kurangnya motivasi untuk melakukan apa-apa. Tidak semestinya orang yang tak ada motivasi itu menjadi schizophrenic disorder. Ini antara ciri-ciri dia Ada juga orang tak ada motivasi itu mungkin sebab depression ataupun anxiety. Kita dah bincang anxiety dan depression sebelum ini. Ini antara ciri-cirinya. Okey. Kemudian gejala somatik ataupun gejala perut. Jadi maknanya kita boleh tengok kalau satu orang itu dia ada penyakit-penyakit macam ini, antara benda yang diserang kita punya sistem badan ni adalah fisiologi kita ataupun badan kita. Jadi muntah-muntah, sakit perut, pening kepala, boleh sampai jadi cerit-berit benda ni. Dan yang keempat iaitu fenomena pelik, kan? Maknanya benda-benda dia nampak benda-benda lain dan sebagainya kan. Yang kalau dicek semua okey sudut badan dia, tapi dia nampak benda-benda yang lain. Ini antara ciri-ciri lah kalau orang kena schizophrenic disorder ni. Okey. Jadi penduduk Amerika Latin maknanya benda-benda ni bagi mereka adalah disebut sebagai kes serangan roh. Artinya bila kita tengok apa kata Islam pula dan apa yang kita perlu jaga, sebab kita tak nafi benda ni wujud, faktor sihir, faktor benda-benda yang gaib ini wujud. Dan memang kalau kita jumpa macam gini kena berubat lah. Kita bukan kadang-kadang bila kita bicara macam gini, orang hanya memandang sebagai ini perubatan Islam, mana moden tak ada tu. Tapi sebenarnya perubatan moden juga mengiktiraf wujudnya benda ini, wujudnya keadaan ini. So jadi kadang-kadang ada orang cakap, alah, perbuatan Islam ni jin tak semangat, apa macam bergila lah tu, padahal tapi sebenarnya tak. Dalam DSM-5 sini mengiktiraf wujudnya benda ini, benda yang maknanya apa dia panggil sebagai susto ataupun soul leave the body ni, maknanya hilang semangat keadaan-keadaan seorang itu. Okey. Biasanya apa rawatan yang biasa maknanya dipakai kalau di bahagian-bahagian US ataupun Amerika Latin ni, mereka memang maknanya bagi ubat-ubat penenang lah satu hal, tapi rawatan tidak dinafikan secara yang alternatif. Secara alternatif, kalau ikut di macam apa yang berlaku di sana, diurut untuk menggalakkan aliran darah, urutan macam tu juga. Kalau sana dia pakai macam apa kita panggil macam doa kan. Selain daripada itu, sebab dia
Sebab dia orang bukan Islam, dia bukan Islam, dia buat juga rutin-rutin penyembahan, rutin-rutin penyembuhan, ritual penyembuhan. Kan? Maknanya kalau sebab dia orang bukan Islam, dia percaya kepada gangguan itu. Dia macam kita dulu ada dipanggil buang ancak. Maknanya pemujaan bagi makan hantu dan roh. Itu benda-benda yang berlaku ataupun apa yang dibuat di sana lah, selain daripada buat moden, buat penenang dan sebagainya. Okey, nanti sebentar lagi kita berhenti rehat dan kita akan tengok apa daripada sudut Islam pula pada sudut Islam mengenai Fred disorder ni ataupun soul leave the body ni, dan kita tengok apakah perubatan Islam yang boleh kita kongsikan jika ada di antara kita, saudara mara kita, orang keliling kita yang ada ataupun berlaku benda seperti ini. InsyaAllah, insyaAllah. Itulah, jangan biarkan roh kita pergi saat badan kita ni masih hidup lagi, Ustaz kan. InsyaAllah kita belajar untuk kawal diri kita. Seperti mana yang Ustaz kata tadi, nantikan kejap lagi perkongsian kita banyak lagi. Anda ada soalan pun boleh saja ajukan di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM, ataupun di WhatsApp IKIM di 0112900404. Tekan butang share supaya lebih ramai lagi faham dan tahu apa yang boleh lakukan dalam kehidupan untuk meneruskannya dalam keadaan lebih tenang, insya-Allah. Teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar pada pagi ini bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin dalam Pesona Dizarah. Kita cerita tentang hilang semangat bila roh keluar daripada jasad. Itu
tamsilan sajalah. Maksudnya betapalah orang tu hilang semangat, dah tak ada rasa nak hidup dan sebagainya. Ustaz, mungkin Ustaz boleh bawakan kita tahu, tadi kita bawakan kepada asal usulnya dari Latin Amerika Syarikat tu bagaimana sebenarnya, tapi ni kalau kita sebagai orang Islam, bagaimana sebenarnya cara yang terbaik untuk kita lakukan untuk kita mengubati semangat yang hilang ni, Ustaz? Okey. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Okey. Kita tengok daripada kacamata Islam benda ini. Daripada kacamata Islam, bagaimana apa yang diistilahkan sebagai Susto-Fight Disorder ni ataupun soul leave the body ni boleh berlaku. Boleh berlaku. Okey. Dari sudut pandangan Islam ada 3 perkara. Ada 3 benda yang kita kena tengok ataupun kita kena maknanya pandang. Okey, yang pertamanya kita tengok 3 benda, faktor-faktor dia. Kita kena faham punca asal dia. Sebab daripada punca asal ni baru kita boleh faham macam mana cara kita nak mengatasi ataupun cara nak kita mengubat dia. Kita cari punca asal dia. Okey. Punca asal dia. Yang pertamanya adalah diri sendiri. Maknanya ada satu punca memandiri ataupun secara inborn. Lahir-lahir seorang itu dia mudah untuk nampak benda-benda ini ataupun dia mudah untuk mendengar benda-benda yang orang lain tak dengar. Memang ada orang jenis macam ini. Sebab itu kalau kita renung balik diri kita, sebelum kita baligh, kita memang jenis nampak-nampak, maknanya dia akan terbawa-bawa sampai bila-bilalah mudah untuk nampak. Kalau sebelum baligh kita jenis memang ada dengar benda orang yang tak dengar, dia bukan skizo, bukan, ada jenis orang kita nipis dia punya hijab. Mata kita ada hijab, telinga kita ada hijab. Dulu orang takkan faham, tapi apabila teknologi, cuba bayangkan dapat menangkap gelombang main bola dekat Europe, beza 6 jam dengan kita boleh tengok live tau. Maksudnya ada gelombang depan mata kita ni. Tapi ada orang yang naturally dia punya hijab tu nipis, dia boleh nampak. Tapi bibu kakak ayah saya sekalian, kalau sebelum balik kita memang tak ada dengar apa-apa, kita tak ada nampak apa-apa, jangan takut, memang kita takkan nampak dah. Sebab itu ada orang kata takut sampai tua kan, penakut sampai tua. Tapi pernah nampak tak? Pernah dengar ke? Tak pernah. Tapi penakut sampai ketua kan. Sebenarnya kalau kita dengar, kalau kita sebelum balik tak ada nampak, tak ada dengar, memang ke mana-mana pun takkan nampak lah. Kan? Kalau dengar bunyi ke nampak tu orang sebenarnya. Saja menakutkan kita sebab saya pernah duduk dengan satu orang. Kan? Kita kursus sama-sama dekat satu asrama. Tiba-tiba dia takut. Tikus banyak, bunyi-bunyi, maknanya kalau tak pernah nampak, maksudnya memang tak ada. So kita renung diri kita. Dan kalau kita jenis hijab kita nipis, kita kena belajar hidup dengan benda tu. Maksudnya taklah takut, dan dia boleh mendengar apa orang tak dengar, dia boleh maknanya nampak benda orang tak nampak, mana hijab dia nipis. So hijab nipis ni sebenarnya ada ubat dia juga. Nanti insyaAllah nanti kita akan bincang kat bawah ni. Okay, itu sebab yang pertama. Okay, sebab yang kedua, kita tak nafi macam mana saya sebut tadi, sihir. Jadi kalau dia kata kajian di SM5 tertumpu, maknanya dia takkan boleh mampu untuk buat kajian secara satu dunia. Tapi benda tu wujud. Bila benda-benda sihir ini wujud, maknanya menyebabkan satu orang nampak benda yang tak nampak, ada gangguan, jadi hilang semangat. Kita tak nafi sihir, ada wujudnya sihir, benda macam tu. Okey, kalau sihir memang kena berubat juga. So dalam Islam jumpalah orang-orang yang orang-orang yang tahu ataupun orang-orang yang mahir. Okey, kalau macam saya lebih suka mencadangkan tuan punya diri itu beramal. Sebab tuan punya diri itu sendiri perlu ada amalan untuk maknanya lindungi diri dia. Kalau dia pergi pada pengamal perubatan Islam, benda-benda sihir ni, seorang tu datang ke rumah pengamal perubatan Islam, benda yang gangguan tu dia akan lari dulu, dia pun tak berani menyerah diri macam itu kan. Jadi apabila kita balik, apabila satu orang terbalik, benda tu akan datang balik. Diikut baik semula. Sebab tu macam saya lebih suka untuk kita amalkan. Maknanya amalkan benda. Okey. Apa amalan yang saya nak cadangkan? Okey, nanti type cari boleh tanya ustaz-ustaz kita ataupun untuk mudah, banyak orang ada kongsikan. Saya pun pernah kongsikan benda ini dalam blog saya. Type ta'awuz Jibril.
ta'awuz Jibril. Ta'awuz Jibril ni apa? Satu perkataan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah, yang diajar oleh Jibril ketika Nabi Isra Mi'raj. Nabi Isra Mi'raj daripada Mekah nak pergi ke Baitul Maqdis sebelum Mi'raj bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dia maknanya ketika dengan burak tu keluar daripada Mekah saja, maknanya ifrit ni ataupun jin-jin ni maknanya menyerbu Nabi untuk menggagalkan. Nak senang faham. Di JKIT mungkin biasa naik motor dekat Simpang Renggam naik motor tiba-tiba kena kejar dengan anjing. Kena kejar dengan anjing. Ni nak senang faham. Jadi Nabi ketika naik borak dengan Jibril, tiba-tiba ifrit ataupun jin ni dia nak kejar Nabi sampai Nabi kata Jibril. Maksudnya ada benda kejar kita ni. Maka Jibril mengajarkan kepada Nabi SAW satu ta'awuz. Letupan bahasa dia pun menggetarkan jiwa. Mana cuba okay, nanti boleh type ta'awuz Jibril. Dia agak panjang. Paling kurang dua rangkap saja, paling kurang maknanya dua bahagian. Kalau boleh hafal lagi bagus lah. Terutama siapa yang ada sakit, tolong baca selalu ayat ini. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad. Okey, a'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna birru wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama' wa syarri ma ya'ruju fiha wa syarri ma dhara'a fil ard wa syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Maksudnya aku berlindung kepada Allah yang mulia dengan kalimah Allah yang sempurna yang tidak dapat dilampaui oleh orang baik ataupun orang jahat, dari kejahatan yang turun dari langit, kejahatan yang naik padanya, kejahatan yang ditabur di bumi, dan juga kejahatan yang keluar darinya, dan fitnah malam dan siang serta yang datang di malam dan siang, kecuali yang datang dengan kebaikan, wahai Allah yang Maha Pengasih. Ini maknanya ta'awuz Jibril. Jadi maknanya kalau siapa-siapa yang ada gangguan yang lemah semangat macam ini, baca. Tapi ingat orang yang sakit, dia nak baca, dia memang takkan boleh baca. Sebab apa? Sebab gangguan itu akan menghalang dia untuk baca. Dia akan rasa sakit badan, dia akan rasa tak semangat, dia akan rasa tak boleh baca, dia akan rasa lidah dia keluh. Tapi teruskan usaha untuk baca. Kalau nak baik, ini kita cerita kalau siapa nak baik. Tapi ada orang kadang-kadang dia sakit, tapi dia nak baik, dia tak nak untuk berubat. Jadi sebab itu kadang-kadang kalau saya suka untuk kita amalkan sendiri, tapi kita tak boleh, pergilah cari orang yang boleh untuk tolong kita, untuk bantu kita. Di mana kadang-kadang orang yang tengah sakit tu, gangguan tu memang takkan bagi untuk kita baca. Itu benda yang kedua. Sihir ni maknanya orang hantar banyak. Kita kata macam ahli politik tak kena ke? Ada kan, orang dengki pada kebaikan. Sebab itu kita kalau ada satu kebaikan, elok jangan tayang-tayang sangat dekat orang. Sebab dalam hadis Nabi SAW sebut kullu dhi ni'matin mahsudin, setiap orang yang setiap orang yang ada nikmat itu akan dihasad oleh seseorang yang lain. Itu faktor kedua. Faktor pertama diri sendiri, faktor kedua adalah sihir atau orang lain dengki dengan dia menghantar benda-benda yang tak baik kepada kita, seseorang itu sampai hilang semangat. Dia bila hilang semangat, tak nak makan, makin kurus. Jadi dia akan ada kompilasi yang lain pada badan ini. Dan yang ketiga, sebab yang ketiga kita tak nafikan memang ada gangguan. Memang ada gangguan. Maksudnya dia bukan sihir, tapi gangguan-gangguan benda gaib yang walau apapun maknanya keadaan dia. Okey, saya suka nak merujuk surah jin. Jadi balik nanti dah habis kelas kita ni, bibuat kakak ayat-ayat sekalian, baca surah jin. Surah jin tu baca tu untuk kita faham maksud dia, wujudnya benda ini. Jadi dalam surah jin ayat yang ke-14, Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan bahawa jin ini wa anna minal muslimun wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rasyada, dan bahawa sesungguhnya ada di kalangan jin itu orang mana yang Islam, ada yang kufur, derhaka dan menyeleweng dari jalan yang benar. Maka sesiapa yang menurut Islam, maka merekalah golongan yang sungguh-sungguh mencari dan menurut jalan yang benar. Maksudnya memang ada jin ni, dia ada yang Islam, ada yang tak Islam. Saya akan di JKIT kan, satu hari ada satu orang kena rasuk. Ini berlaku cerita kat Lembah Kelang.
Jadi dia kata, Ustaz, boleh tak tolong Ustaz, anak saya kena rasuk. Saya kata, carilah Ustaz lain. Saya agak sibuk. Dia kata, Ustaz lain pun sibuk juga Ustaz. Ustaz lain pun sibuk juga. Jadi saya kata, okeylah, saya nantilah lepas ceramah malam lah saya datang sikit. Di mana saya datang lepas saya ceramah dekat pukul 11 malam ya. Di mananya sampai saya pun solat hajat 2 rakaat, kita membaca beberapa zikir, bagi minum air, benda tu boleh nak bercakap, boleh berbual. Saya bercakap lah datang daripada mana, itulah ini apa semua. Last saya tahu dia tu Islam. Mana Islam pun kadang ada yang nakal, ada yang mengganggu tau. Ni bukan orang hantar tau, memang ada ya. Jadi Islam. Bila saya tahu benda tu Islam, saya pun membebel lah. Apa lagi, saya pun membebel lah. Tak tahu. Kena bebel lah. Tak tahu ke kita ni tak boleh ganggu orang Islam. Kawan-kawan saudara-saudara Islam kita haram tau ganggu, tak baik, keluarga dia susah, dah pergi keluar sana apa semua. Tak belajar agama ke, saya kata. Tak belajar kuliah agama ke? Dia kata belajar Ustaz, belajar. Belajar kat mana? Kat Masjid Negeri Ustaz. Kat Masjid Negeri Shah Alam Masjid Negeri Shah Alam, siapa Ustaz ngajar situ? Dia sebut nama-nama Ustaz kat situ. Belajar betul dia ni Amin, kalau kau belajar tu kau duduk mana? Saya duduk belakang-belakang Ustaz. Jadi kalau kita dengar kuliah kat masjid, jangan duduk belakang-belakang nanti ada kawan. Ini real case saya cerita. Tapi nak ceritanya, ada kadang-kadang maknanya ada gangguan-gangguan macam ini bening. So jadi macam mana nak buat sama juga maknanya diri kita sendiri amal. Kalau boleh ta'awuz Jibril, panjang sangat Ustaz, panjang sangat, baca Asmaul Husna. Apa Asmaul Husna yang bagus untuk baca? Ya Qawi, Ya Matin. Ya Qawi dan Ya Matin. Wahai yang maha kuat, wahai yang maha teguh. Baca banyak-banyak. Ya Qawi, Ya Matin, Ya Qawi, Ya Matin. Tapi macam mana saya sebut, kalau orang tu dia ada gangguan dan sebagainya, biasanya dia memang susah nak amal. Biasanya. Sebab apa? Sebab benda tu takkan bagi untuk seorang tu beramal. Tapi kalau kita mampu dan boleh, bacalah walaupun tengah tak sedap, lidah macam keluh dan sebagainya, baca. Sebab dia bermula dengan hilang semangat, soul leave the body ataupun susto fright disorder ni, dia akan ganggu makan, ganggu tidur. Bila makan terganggu, tidur terganggu, dia akan datang masalah yang lain. Nanti terbisik-bisik sampai nak bunuh diri, memudaratkan orang lain. Kalau memang orang ada sakit skizo tu, itu bahasan yang lain. Ini yang biasa-biasa tiba-tiba jadi macam ini. Dan tak nafi benda ini, ni yang sampai maknanya dikaji, maksudnya dan maknanya ditemui istilah dan diletakkan dalam DSM-5 apa yang disebut sebagai susto fright disorder. Jadi dalam Islam ada jalan keluar dia. Ada memang maknanya diajar untuk cara kita ubat diri kita dan juga bantu orang lain. Mudah-mudahan beri kebaikan kepada kita, insya-Allah. Wallahualam. InsyaAllah, Masya Allah. Dan ramai juga sahabat-sahabat kita Ustaz berkongsikan pengalaman mereka. Contohnya antaranya Iza Omar. Ustaz kata pernah nampak orang perempuan tengah solat tengah malam, transparent, kat mata pun masih nampak masa kanak-kanak dulu, masa remaja selalu kena hempap. Sekarang ni kadang-kala kaki kena tarik masa nak tidur. Adakah ini juga gangguan Ustaz? Okey, macam mana saya sebut tadi maksudnya kalau puan pernah sebelum balik tu pernah kena, maknanya pernah ada nampak-nampak, maknanya belajar untuk hidup macam itu. Maknanya hijab puan agak nipis mata ke telinga ke, maknanya boleh nampak, boleh terasa. Tapi kalau orang yang memang sebelum balik dia memang tak ada, jangan risaulah maknanya memang tak ada lah tu jangan dia pula lebih penakut daripada orang yang pernah kena badan ketak-ketak kau sipet wah malam-malam temanlah kencing apa benda ni, aduh lah. Allahu Akbar. Itu lain cerita. Yang itu lain cerita Ustaz kan. InsyaAllah. Kita bersamakan lagi satu soalan perkongsian daripada sahabat kita Ustaz ni. Ramai cerita kongsikan pengalaman-pengalaman mereka Ustaz. Antaranya rakan kita dia kata, Assalamualaikum Ustaz, gangguan dari segi perniagaan sama ke Ustaz macam sihir supaya mengganggu jualan perniagaan? Sebagai contoh, pelanggan selalu nampak kedai tutup Ustaz. Okey, ada dua benda saya suka untuk kita bahas di sini Yang pertama sekali, dalam perniagaan memang perniagaan ni satu nikmat sebenarnya, satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berdasarkan hadis Nabi SAW, kullu dzi ni'matin mahsudin, setiap orang ada nikmat akan dihasad oleh orang lain. Jadi orang ada perniagaan tak nafi akan ada orang hasad. Antaranya satu caranya adalah dengan cara sihir lah.
ada satu hari kan, JKT satu orang, dia kata dia pergi kat satu tukang sihir ni, kan, tuan, saya ada satu kedai makan baru, baru buka, boleh tak tolong hantar benda-benda sikit kan, biar tutuplah kedai makan ni kan. Boleh. Pengeras dia sekian. Bagi nama tuan kedai tu, bagi nama kedai tu kan. Saya sebut di sini bukan untuk main iklan kan, tapi okey, kedai tu KFC tuan. KFC tak tahu betul tak boleh dah buat tu. So banyak franchise. banyak franchise. Okey. Jadi daripada cerita ni saya nak sebut faktor kedua, jangan nafikan soal kemanusiaan. Mungkin dekorasi kedai kita tak berapa menarik. Kita tak buat promosi, tak buat marketing. Memang orang tak tahu kedai kita. Kan? Jangan pilih saya nak salahkan jin saja. Kesian jin tu tak kesian jin kan. Dia tak ada kena-mengena pun. Memang kadang-kadang memang dia jahat ataupun ada perangai dia. Nakal. Tapi kadang-kadang dia tak ada kena-mengena pun. Dia syok lepak dekat rumah dia berpokok tu kan. Tiba-tiba kita salahkan dia, nyaya kat dia. Kan? Okey, so jadi maknanya cek dua benda. Satu memang tak nafi benda tu wujud. Yang kedua faktor kemanusiaan. Faktor kemanusiaan ni buatlah marketing. Orang kita marketing tak pernah buat, orang keliling pun tak tahu kedai kita. 10 tahun buka macam orang tak pernah nampak kedai kita. Mestilah orang anggap macam kedai tak wujud. Kan? So belajar juga ilmu marketing, kan? Ada waktu yang sama pelihara dengan ayat-ayat Al-Quran. Kan? Tadi Ta'awuz Jibril tu bagus untuk kita baca. Jadi kalau amalan lah untuk baca. Baca setiap pagi, setiap petang. Kan? Wallahualam. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya Ustaz, rakan kita hari ni kita bukannya dah belajar tentang mistik-mistik Ustaz kan, tapi ni benda ni mengganggu psikologi, yang seterusnya dia akan mengganggu fizikal kita, kehidupan sosial kita juga sebenarnya. Betul. Dan kita ada Rizal Husin Ustaz di Facebook, kata sepupu beliau lepas balik bawa balik batu sungai, baru nampak makhluk-makhluk tu. Kena hantar balik ke macam mana Ustaz? Okey, kadang-kadang kita tak nafi. Ginilah nak senang faham kan. Nak senang faham saya datang rumah DJ Kak Yati, okey, ada basikal, saya bawa balik basikal tu. Ustaz, saya punya. kan DJ Kak Yati punya. Saya pergi basikal. Tentulah DJ Kak Yati datang balik nak minta basikal dia. Kau datang, kau apa hal ambil basikal saya? Okey, itu hak dia. Okey, kadang-kadang ini analogi nak senang faham, kita tak nafikan. Kadang-kadang setiap benda tu ada hak dia. Ada orang punya kan. Jadi kalau kebetulan kata pergi sungai, pergi ambil bala batu sungai, kalau ada macam tu, pergilah pulang balik lah. Mungkin pada kita hanya batu saja. Bagi dia mungkin itu piling rumah dia, itu batu asas rumah dia. Pergi ambil rumah dia nak runtuh, nak roboh kan. Yang pergi ambil tu kenapa kan. Betul lah. Itu analogi nak senang faham. Tapi semua benda ada hak dia. So maknanya jangan mudah-mudah untuk ambil barang barang orang pun orang akan datang balik untuk barang kita tu kan. Wallahualam. Okay. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Analogi Ustaz ni Masya Allah. Seterusnya kita ada perkongsian juga Ustaz. Sahabat kita ni Rini R. Pengalaman beliau kata, Alhamdulillah selalu amalkan tips yang Ustaz beri, walaupun tanda-tanda yang Ustaz bagi tu memang ada pada sahabat kita, walaupun sepenuhnya tak pulih dan terpaksa buat rawatan dah 27 tahun dah alami. Tapi Alhamdulillah keadaan sekarang ni on off. Maknanya memang kena selalu amalkan Ustaz ya. Amalan satu lagi, belajarlah. Kalau kita jenis macam tu, macam mana itu kalau tengok tu macam mungkin sebab pertama inborn kan, maknanya lahir-lahir memang mudah nampak, mudah didampingi kan. Maknanya selain daripada amalan, belajar untuk biasakan hidup dengan benda tu. Kan? Maksudnya jangan layan sangat belajar untuk biasakan dulu. Tapi amalan kena ada amalan untuk kita baca dan kita amalkan. Wallahualam. Ustaz, macam mana kalau yang berlaku tu pada anak? Contohnya mataku bahagia, kata anak saya cerita malam-malam sebelum tidur dengan suara bisikan, dengar suara bisikan untuk buat tak baik pada adik-beradik lain, bisikan yang untuk dengki, kadang-kadang nampak juga Ustaz. Jadi anaknya belum balik, bagaimana nak bantu Ustaz? Okey, kalau anak tu belum balik, maknanya hijab dia nipis. Apa sebagai mak ayah kita kena buat? Bacakan Ta'awuz Jibril ni tadi, letak maknanya sambil sapu-sapu kat telinga dia, kalau dia terdengar kat telinga dia ataupun kat mata dia kan. Maknanya biar mungkin dia nak Ustaz tak dengar Ustaz. Boleh dengar? Okey, dengar. Okay. Jadi mungkin dia maknanya nak baca tak kecil lagi, tak pandai. So kita bacakan untuk dia.
Kan? Kadang-kadang budak kecil mana ada delusi-delusi macam tu. Dia budak kecil, dia bukan macam orang tua yang ada bayangan-bayangan semua kan. Jadi kalau dia nampak tu jangan perkecilkan. Maknanya adalah memang betul dia nampak tu kan. So bacakanlah Ta'awuz Jibril ni. Ayat kursi pun bagus juga untuk bacakan. Wallahualam. InsyaAllah. Saya nak cuba Ustaz nak kongsikan juga Ta'awuz Jibril tapi agak panjang. Ya nanti insyaAllah. Agak panjang. Selepas kita bersiaran ni nanti insyaAllah saya akan tepekkan sekali di ruangan komen insyaAllah untuk perkongsian kita sama-sama. Seterusnya Ustaz, ada yang tanya kalau kita bukannya mendengar, kita tak juga ternampak-nampak, tapinya dia bau Ustaz. Ada bau macam bau kemenyan sebagainya. Adakah itu juga sebahagian Ustaz? Ya, itu sebahagian daripada deria kita yang nipis lah. Maknanya bahagian bau kan. Maknanya bau yang pelik dan yang tak biasa. Bukan bau yang macam ini orang macam makan telur ni bau tengik pahit kan. Itu bau kentut maaf Tiba-tiba dalam lift kan bau kan, ataupun dalam selimut dengan lelaki bau itu keadaan biasa ya. Itu kemanusiaan kita panggil Ini tiba-tiba bau yang lain sikit kan. Jadi maknanya tak nafi juga benda itu. So itu antara hijab-hijab kan. Maksudnya jangan takut kalau kita memang jenis macam tu. Belajar untuk hidup dengan keadaan demikian. Dan juga maksudnya kita inilah maksudnya ada amalan. Yang penting ada amalan dalam hidup kita. Ya, Ustaz ada yang tanya Ustaz, surah Jin ayat 14 itu kena dibacakan atau bagaimana Ustaz? Tak. Surah Jin ni sebagai cerita untuk kita faham. Selain daripada hadis-hadis Nabi SAW, surah Jin ni ketika Nabi SAW dapat wahyu, cerita kisah dia, ketika Nabi dapat wahyu pada 610 Masihi. Nabi dapat wahyu tahun 610 Masihi. Okey. Jin-jin zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ni tarikh dia 950 tahun sebelum Masihi. Maknanya lebih kurang dalam 1500 tahun. Selepas itu. Okey. Jadi ketika Quran ni diturunkan, jin-jin ni datang jumpa Nabi. Dia kata apa? Kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Maknanya jin-jin ni datang, dia kata kami dengar satu bacaan yang ajaib. Mana getaran ni sama macam zaman tuan kami Nabi Sulaiman dulu. Subhanallah. Tuan kami. Jadi maknanya apabila dia berjumpa, dia ada conversation atau perbualan bersama Nabi SAW. Jadi beberapa perbualan itu dirakamkan dalam Al-Quran untuk kita faham alam yang bukan alam kita. Jadi maknanya surah Jin tu kita boleh baca, maksud dia kita boleh nak faham. Baca maknanya cerita di sebalik alam yang bukan alam kita. Wallahualam. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Kita ada Engku Adam Daniel kata Assalamualaikum Ustaz. Ustaz dah ada pengawal peribadi kat belakang tu. Itu kalau sama-sama. Ini sebenarnya dia baju perang itu daripada Palestin. Ini bukan replika betul dan ini pedang daripada zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Okey. Alright. Ini kitab lama, ini kitab perubatan Islam. Lang-lang kita nak tengok kan. Ini Ustaz bawa tour dekat dalam office Ustaz. Mana rakan-rakan dekat FB anda boleh lihat lah. Masya Allah, subhanallah. Al-Marad, kalau siapa belajar bahasa Arab, Al-Marad sakit, As-Sabab sebab dia alamat, tanda-tanda, Al-Ilaj. Ilaj tu maknanya penyembuh dia apa. Jadi ni kitab perubatan Islam dekat 400 tahun saya dapat daripada macam-macam lah, ada daripada Bukhara, daripada Palestin dan sebagainya kan. Ketika menziarahi ulama-ulama tu kan. Masya Allah, Masya Allah. Sahabat kita kata, wow macam muzium dah. Ya, ini pejabat Ustaz, sementara Ustaz tengah kuarantin. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Dan Ustaz kita dah sampai hujung-hujung ni. Boleh kita tutup dengan sedikit kesimpulan Ustaz sebelum kita Ustaz ketua ini doa untuk kami semua. Okey, kadang-kadang macam di negara kita, saya banyak jumpa kita rasa perbahasan alam bukan alam kita ni seolah macam ni perbahasan mengarut lah, mana ada sains bahaskan macam ni dan sebagainya. Tetapi daripada sudut pandangan ilmu kejiwaan dimasukkan dalam rujukan penyakit-penyakit mental dalam DSM-5 kan. Mana DSM-5 ni satu kajian yang dipakai oleh psikologi dan sebagainya. Ada penyakit-penyakit yang memang maknanya mereka bahaskan
Dari sudut sains dia akhirnya kita menerima benda ni satu penyakit. Kan? Jadi maknanya sebab itu perbahasan mengenai perubatan, kita sebut kat Malaysia perubatan Islam. Bapa orang macam ceh. Alah dia benda ni wujud kan macam moden kan. Tapi benda tu memang wujud dan dibahaskan di sudut maknanya sampai diletakkan dalam manual untuk mental disorder ni kan. Jadi maknanya jadi dalam Islam dia ada perbahasan dia. Cuma kebanyakan pakar-pakar perubatan Islam yang ada di Malaysia kita tak bahas dari sudut sains ini, daripada sudut DSM-5. So hari ni kita gabungkan dua-dua biar kita nampak rupanya kajian daripada barat juga mengiktiraf adanya wujud penyakit mental disebabkan benda-benda gangguan. Soul leave the body.